Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jalan-jalan ke ibu kota, pulang kampung naik kereta. Ilmu itu bagaikan pelita menerangi alam semesta. Apa khabar sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Salam Jumaat dan selamat datang ke program Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Bersama dengan saya Da'i Hakim, mohon izin untuk mengendalikan program Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi yang indah dan barakah ini kita nak bercakap tentang satu persoalan, iaitu berkaitan ilmu. Ilmu ni sedang penonton merupakan suatu perkara yang begitu berharga. Lagi-lagi ilmu itu ilmu yang bermanfaat buat diri kita dan juga kepada orang yang lain. Persoalannya ialah apakah ilmu yang tidak pernah rugi ataupun memberi manfaat kepada kita dan juga kepada orang lain. Inilah yang akan kita bincangkan bersama dengan panel kita, iaitu Ustaz YY. Dah siapa pula da'i Ustaz YY ni? Iaitu Ustaz Yaakob Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Salam da'i Hakim, sihat? Alhamdulillah sihat. Ustaz, apa khabar? Baik, alhamdulillah sihat. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita pagi ini. Dan seperti biasa, kepada sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja ke ruangan Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan boleh juga buat panggilan ke 180018881677 seperti di bawah ini. Baik, dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang topik kita iaitu ilmu yang tak pernah rugi. Baik, jadi sebelum kita nak meraihkan soalan-soalan dari pihak anda, kita nak dengarkan dahulu mukadimah topik kita pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati adinda saya dan Hakim dan rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz yang sentiasa istiqamah. Saya doakan tuan-tuan diberkati dan pada pagi ini mudah-mudahan menjadi asbab benchmark yang baik untuk permulaan hari. Kan kita pagi-pagi ni start kadang-kadang ada buat benda yang tak senonoh, benda yang lolak. Tapi tiba-tiba pagi ni Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan dalam kehidupan kita dengan satu takdir yang baik adalah dengan memulakan pagi dengan benda yang baik. Betul. Kan? Maka sekurang-kurangnya dalam buku timbangan kita wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Ada sesuatu yang dapat kita bekalkan untuk bertemu dengan Allah. Maka inilah ilmu yang bermanfaat. Walaupun sekali lagi dengar ada yang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ada yang tak masuk dalam telinga pun. Macam mana nak masuknya? Pagi-pagi dah mula beletak kanan anak. Buka TV, dengar ilmu. Tapi leteran itu pun tetap memberikan kebaikan kepada kita insya-Allah. Maka tuan-tuan, insya-Allah tajuk yang saya rasa cukup bermanfaat dan berfaedah. Kita akan membahaskan tentang macam mana tentang ilmu yang tidak pernah rugi. Kata Ustaz, adakah ilmu yang rugi? Ada. Ilmu yang saat kita pelajari tak mampu kita beramal dengannya. Yang kedua, tidak memberikan faedah dan manfaat kepada kita dan orang lain. Maka yang kita nak fokuskan pada pagi ini, apa ilmu yang tuan-tuan walaupun belajarnya sekejap, tetapi manfaatnya lama. Masya-Allah. Kan saya buat degree dulu 4 tahun, saya sambung buat master 2-3 tahun duk tintong-tintong kan. Kan extend dan sebagainya macam-macam lah. Bini bersalin pun kita extend, kan bini demam pun kita extend, macam-macam alasan. Tapi tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah, satu ilmu yang percayalah, the moment you start learn, you start belajar, demi Allah tidak akan pernah rugi saat dimanfaatkannya insya-Allah. Maka inilah tajuk yang akan kita tuntaskan perbincangan pada pagi ini agar cakna itu wujud dalam semua yang sedang menonton Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan Allah memberkati insya-Allah. Okey, baik. Jadi itu ilmu yang akan kita belajar selepas ini, antara ilmu yang begitu bermanfaat khususnya buat diri kita dan juga kepada orang lain. Baik, kita sudah ada soalan yang pertama pagi ini dari sahabat kita, iaitu Fadli Madsyah bertanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah sebaik-baik ilmu yang sepatutnya kita kongsikan? Adakah dikira rugi jika kita hanya kongsikan ilmu dunia bukan akhirat? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih pada Tuan Fadli Madsyah di atas soalan yang sangat baik untuk permulaan pembukaan gelanggang kita pada pagi ini. Subhanallah. Soalan berkaitan apakah sebaik-baik ilmu. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari, Nabi kata, "Balligh anni walau ayah." Dan sebarkan daripadaku walaupun satu ayat.
Apa maknanya? Maknanya tuan-tuan, apa jua yang ada pada kita yang boleh memberikan kebaikan kepada orang, maka manfaatkan. Ada orang dia takut, dia kata, Ustaz, kami tak alim Ustaz, kami tak boleh nak buat. Maka tuan-tuan, almarhum Datuk Arondin dia pernah pesan apa? Jangan tunggu alim baru kamu nak menyebarkan ilmu, tapi menyebarkanlah ilmu sampai kamu jadi alim. Masya-Allah. Ni kita nak tunggu perfect. Maka tuan-tuan, perfection is not for us. Perfection hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala dan ada kepada susuk tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nak mencari kesalahan saya, tuan-tuan tak perlu cari pun tuan-tuan akan jumpa. Betul. Tuan-tuan nak mencari salah Da'i Hakim, tuan-tuan tak perlu cari pun, insya-Allah kita boleh jumpa. Walaupun Da'i Hakim lebih baik pada saya, tetap akan ada kekurangan yang wujud dalam diri manusia. Maka tuan-tuan, pagi ni letakkan satu benda apa? Nak menyebarkan sesuatu tak perlu memiliki semuanya. Cukuplah ada sesuatu tu. Masya-Allah. Kan di depan saya ingat di jiran saya di Sungai Petani. Dia adalah cikgu pencen. Subhanallah, apa yang dia buat Da'i Hakim? Dia dah pencen, dah umur 60 lebih ni, dia tak tahu orang Kedah panggil tak torah nak buat apa. Tahu-tahu dia buat apa? Dia sewa satu rumah di depan kejiranan kami dan dia buat pusat tuition matematik. Masya-Allah. Ilmu yang walaupun dia pencen, ilmu matematik tu ada kat dia, bukannya waktu surat, waktu hari dia punya pension tu dia terus tinggal sekali dengan ilmu. Maka dia manfaatkan, dia buka kelas percuma tuan-tuan, setiap malam puluhan budak sehingga ratusan budak yang datang belajar ilmu matematik. Walaupun ilmu matematik, ilmu hisab, tetapi tetap memberikan kebaikan pada diri dia. Di satu masjid di kawasan tempat saya, Ustaz, seorang chef ni, kita propose buat dia kelas masakan di masjid. Mula-mula nak buat, orang petikai, jawatan kuasa kata ada ke orang nak main kelas masak kat masjid. Orang nak main kelas duha, kuliah muslimat, kuliah agama ni, kelas pengajian berkitab. Kita kata apa, jalan dulu. Tuan-tuan, masya-Allah, tabarakallah, syekh tu datang, dia kata, Ustaz, dulu semua tak yakin nak buat kelas masakan. Hari ni kelas yang paling ramai. Berbanding dengan semua kelas-kelas pengajian kitab ni, kelas masakan dia. Kuliah masakan? Ya. Apa yang menarik tuan-tuan, maklum-maklum, hak lolak-lolak tak pernah pergi masjid pun, kelas masakan pi. Masya-Allah. Betul tuan-tuan, orang perempuan ni tuan-tuan buat masak ni cukup syok. Masaknya malas, kan, belum, bukan semualah. Nah, masak belum tentu, tapi buku resepi, kan, kelas masakan, apa segala resepi paling sedap di dunia. Kalau makan tu berguling-guling pun dia sanggup pi. Kan? Masak belum tentu lagi ni. Pi dulu. Dia kata, Masya Allah, masjid penuh bila kelas masakan tersebut. Bukan nak suruh semua masjid lagi buat kelas masakan, pengajian tak buat pula. Nak abang kata apa? Ilmu memasak pun boleh memberikan kebaikan pada agama. Secara tak langsung, chef tu dah membuatkan ratusan suri rumah yang belum pernah nampak tangga masjid sebelum ni hadir disebabkan kelas pengajian untuk memasak. Mula-mula dia kata ada yang main tak pakai tudung, Ustaz, tapi lama-lama dia kelumbur juga macam hantu Kak Limah tu, dia belur atas kepala kan. Okeylah permulaan pada mereka. Maka tuan-tuan pegang hari ni, kita punya benchmark apa? Apa yang kita ada walaupun sedikit, manfaatkan agar ia menjadi banyak. Jangan tunggu banyak sehinggakan kita lupa untuk memulakan perkara yang sedikit ni. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Baik, jadi ilmu yang terbaik ialah ilmu apa yang kita ada, kita kongsikan kepada orang lain. Sama juga kepada yang menonton menerusi Facebook. Jangan lupa untuk tekan butang share, sebarkan ke seramai mungkin. Baik, soalan yang kedua pagi ini dari Sal Rasid Cikci. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Rasulullah SAW ada bersabda, bekerjalah untuk dunia seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Dan bekerjalah untuk akhirat seolah-olah engkau akan mati esok hari. Jika kita kejar dunia, kita akan dapat dunia sahaja. Jika kita kejar akhirat, dua-dua kita akan dapat. Adakah ilmu dunia dan ilmu akhirat perlu kita seimbangkan? Yang kedua, apakah adab-adab dalam menuntut ilmu supaya seperti yang Nabi ajarkan, supaya ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan membawa keberkatan kepada diri dan orang lain juga. Mohon Ustaz jelaskan. Syukran. Silakan. Okay, baik. Terima kasih pada adinda saya dan juga Puan Sal Rasid Cikci tentang satu soalan yang sangat baiklah untuk permulaan kita. Soalan yang kedua berkaitan, yang pertama, saya recap balik, bertanya berkaitan adakah perlu untuk ilmu dunia dan akhirat ini diberikan dalam penilaian ataupun didapatkan dalam bentuk yang seimbang. Maka tuan-tuan, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an sebut dalam satu hadis, mengatakan di antara doa yang paling banyak beliau dengar baginda Nabi SAW baca ketika Nabi tawaf. Nah, abang kata tawaf ni benda yang cukup penting lah. Kan, di antara ibadah khusus kita dengan Allah yang ketika tu tidak boleh
kita duk ralik buat benda lain. Kan sambil duk nak tawaf, tiba-tiba kita nak jual meruku, tak boleh. Tuan-tuan, tidak sah tawaf kita. Sambil duk tawaf tiba-tiba saja nak tulis buku, tak boleh. Maka fokus dari segi niat kita, tubuh badan kita, perbuatan kita wajib kena selari. Dan apa yang Nabi buat ketika tu? Kata Anas bin Malik, doa yang paling banyak aku dengar Nabi baca bersabit dengan ayat daripada suratul Baqarah ayat 201 yang semua kita ingat doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakan kami. Mengapa kita minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat? Bagaimana Nabi SAW memegang dan mengamalkan doa yang Allah ajarkan kepada kita semua tentang minta kebaikan dunia. Makna kebaikan dunia ni nak kepada ilmu dunia, nak kepada apa benda-benda yang isi dunia ni, minta pada Allah. Ni dak dia kata, ustaz, saya dak dunia saya tak mau, nak akhirat ya. Terkorak hang. Yang Nabi duk ajak kepada kita ni, Nabi kata apa? Jangan kamu tinggalkan dunia, tetapi menjadikan dunia itu sebagai jambatan untuk ke akhirat. Masya-Allah. Maka ni Anas bin Malik kata, aku dengar paling banyak dia baca waktu mana? Rukun Yamani ke Hajarul Aswad. Nah, abang kata pentingnya minta keseimbangan dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena faham bahawasanya dalam mencari dunia ni, jangan sampai kita nak kepada akhirat, jangan sampai mencari adat. Kan? Kalau kita lapar, kita makan. Bukan sebab makan tu mengenyangkan kita, Allah mengenyangkan. Tetapi ikhtiarnya dengan jalan makan. Betul. Kita letih, kita tidur. Bukan tidur tu hilangkan letih. Allah menghilangkan letih. Cuma kita tak mau mencari adat. Kita buat dalam sudut ikhtiar itu menjadi salah satu rukun dari segi tawakal kita. Sama juga nak kekayaan dunia, nak berjaya dunia, maka usaha untuk kejayaan. Bukan nak nganga saja. Dia kata, ustaz, saya ada usaha macam-macam. Hang usaha apa? Duk merati atas jadah, ustaz. Tak kaya-kaya. Maka silalah berjemaah tuan-tuan start dari dia, tuan-tuan. Mana boleh, jangan mencari adat. Rasulullah berniaga, Rasulullah bekerja, sahabat berniaga, bekerja, melakukan apa manfaat untuk mendapatkan dunia, tidak memegang dunia, berkongsi keduniaan itu kepada orang lain agar diberikan faedah. Yang pertama. Yang kedua, Ustaz Rasid tanya berkaitan apakah adab-adab dalam menuntut ilmu. Maka menarik, tuan-tuan. Tolong rakan-rakan penonton, tanyalah Ustaz. Yang pertama, ada 900 yang sedang menonton. Saya nak bantu, nak mohon tuan-tuan, sebelum nak sebut, ada 10 poin yang disebut, di antara disebut Imam Syafi'i dan juga Imam Ghazali. Maka kita himpunkan ada 10 poin. Pertama, tuan-tuan tolong share, Ustaz, saya jangan buat kedekut tedong masin sangat. Kan? Kalau 900 orang yang share pagi ni, dah ada 1,800 orang yang boleh dapat manfaat nanti, insya-Allah. Maka tolong share dalam grup jual maruku, jual dia ni belanga lah, tapawai kah. Tolong kongsi dulu. Jangan dekut sangat. Baik, tuan-tuan tulis. Yang ada pen, tulis. Yang tak ada pen, tulis dalam Facebook pun tak apa. Ada orang dapat manfaat. Yang pertama, adab dalam menuntut ilmu yang dihimpunkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ghazali dalam kitab mereka. Yang pertama, wajib niat kerana Allah. Apa jua ilmu tuan-tuan nak belajar? Ilmu agama. Kan? Nak belajar ilmu fiqh, nak belajar ilmu masakan, nak belajar ilmu kulineri, nak belajar ilmu automotif. Apa jua ilmu? Maka niat kerana Allah. Yang inilah yang disebut dalam Matan Arba'in, hadis yang dihimpunkan Imam Nawawi, disebut dengan innamal a'malu binniyat. Setiap daripada benda apa ni bermula dengan niat, maka sama dalam menuntut ilmu. Yang kedua, selalu berdoa kepada Allah. Itu adab kita sebagai penuntut ilmu. Kan? Allah sebut dalam surah Taha ayat 114. Allah kata apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Kita ada doa selalu kan? Doa sebelum nak buka majlis apa semua. Dengan ketahuan baca tak tahu ni apa. Usahlah kita faham pagi ni. Tu doa yang kita duk amal. Minta ya Allah kurniakan kepada kami, tambahkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat tu. Doa tu adalah doa yang Allah sebut dalam Quran. Bukan doa cah tangkap mana-mana. Tak ada. Ya Allah sebut dalam Quran. Yang ketiga. Baik Ustaz, kita nak sambung yang ketiga Ustaz. Ada 7 lagi perkara yang ingin kita bincangkan bersama. Tetapi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Buat yang mungkin
sedang baru bersama dengan kami pagi ini, kita membicarakan tentang topik ilmu yang tidak pernah rugi bersama dengan ustaz kita, iaitu Ustaz Yaakob Yusra. Baik, tadi kita tunda perkara yang ketiga kan ustaz? Silakan. Okay, baik. Tadi yang pertama kita dah sebut niat kerana Allah. Yang kedua, banyakkan berdoa berdasarkan dalil surah Taha ayat 114. Dan yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Yakni orang yang itqan. Yang ini juga disebut dalam hadis Nabi, Allah sangat mengasihi orang yang itqan ataupun buat sungguh-sungguh. Jangan nak buat geli-geli. Ada orang kata, Ustaz, kami ni ngaji sebab geli-geli, sebab ikut nak ada. Kalau geli, seorang geletek, tuan-tuan. Nak belajar sungguh-sungguh. Yang ketiga, yang keempat adalah menjauhi maksiat. Ya, kita akui memang kita tak lari daripada melakukan kesalahan maksiat, tapi teruskan minta kepada Allah agar ilmu yang kita belajar diberikan kebaikan dan keberkatan. Yang kelima, selalu merendah diri. Tuan-tuan ingat satu benda. Ada mendahului ilmu. Masya Allah. Ada mendahului ilmu. Orang yang ada ilmu, panggil tak senonoh, orang tak akan hormat dia. Tetapi orang yang memiliki adab, pasti akan ada ilmu pada tubuhnya. Maka tuan-tuan ingat, sentiasa merendah diri. Walaupun kita pergi belajar tu kadang-kadang, apa yang nak diajar tu kita tahu dah. Tetaplah letakkan akhlak kita sebagai anak murid yang patuh kepada gurunya. Yang ke-6, menumpukan penjelasan. Kan? Wah, kadang-kadang kita ni berasa pandai sangat, kita akan mula bercakap. Contohnya kalau kat masjid. Kan? Kita tua yang ustaz mengajak tu mungkin jauh lebih muda. Ya, walaupun sedemikian rupa, maka bukan hormat pada ustaz, hormat pada majlis ilmu. Maka sebab tu kena fokus kepada penumpuan dalam penjelasan. Yang ketujuh, diam ketika guru bercakap. Ini sekali lagi saya pesan tuan-tuan, sebab tu kalau kami dulu mengaji dengan Syekh Nuruddin, Allahu Rabbi tuan-tuan, kalau terdengar satu patah perkataan, dia perambat keluar. Setengah jam dia beletak bab tu. Tuan-tuan, antara guru yang cukup mengajarkan adab kepada saya sekalipun, antaranya adalah Syekh Nuruddin yang sangat tegas dalam ini. Maka tolong diam ketika mana guru bercakap. Hatta ketika kita dengar apa-apa pun, jangan terus menyampuk. Minta izin kalau kita nak mencelah. Yang ke-8, setelah kita beradab ni adalah wajib, setelah kita belajar tekun dan sebagainya, kena belajar untuk menghafal ilmu. Kena hafal. Dan yang ke-9, wajib beramal dengan ilmu. Dan yang terakhir, adab dalam menuntut ilmu adalah menyebarkan ilmu itu semaksima yang kita mampu. Jangan mengukur kemampuan dengan kemampuan orang lain. Ukur dengan kemampuan diri. Tak mampu bercakap, menulis. Betul. Tak mampu menulis, maka boleh buat dalam bentuk akhlak. Tak mampu dengan akhlak, maka cukuplah menahan imsak, menahan diri daripada menunjukkan akhlak yang buruk juga. Itu juga adalah dakwah yang baik pada kita. Maksudnya tak tahu nak buat benda baik, maka jangan buat benda jahat dah Pak Long. Jangan buat benda jahat dah Mak Long. Itu juga dah dikira berdakwah dan adab yang baik dalam menyebarkan kebaikan, insya-Allah. Baik, ada 10 perkara ataupun adab yang perlu dijaga. Mudah-mudahan kita menjadi orang berilmu yang beradab. Baik, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Okey, tak apa Ustaz, kita mungkin ada masalah teknikal. Baik, kita nak teruskan dengan soalan Facebook dari sahabat kita. Kali ini pula datangnya dari Intan Zurina. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin menyentuh tentang ilmu pengurusan jenazah. Apabila mindset melihat ianya hanya fardu kifayah, ramai yang menganggap tiada ilmu pengurusan jenazah bukanlah satu kerugian yang besar kerana ada orang lain yang akan menolong dalam urusan sebegini. Mohon pendapat Ustaz. Terima kasih kepada Intan atas soalan. Baik, terima kasih pada Puan Intan Zurina atas soalan yang sangat baik berkaitan apabila disebut tentang contohnya ilmu pengurusan jenazah. Maka kita dah reserve siap-siap dan memang dari segi pembahagian pun dia tidak menjadi fardu ain, dia adalah ilmu fardu kifayah. Maka the moment bila kita letakkan daripada peringkat awal sebagai fardu kifayah, maka kita ada pilihan. There is option for us to either to learn or not. Maka tuan-tuan di sini saya bercakap di atas kapasiti orang yang menyesal sehingga hari ini. Saya tak bercakap di atas kapasiti ilmu fardu kifayah atau fardu ain. Saya cakap atas diri saya yang sangat menyesal. Tuan-tuan, saya menubuhkan hang cangkul dan menguruskan lebih hampir 2,000 jenazah secara percuma. Tapi sampai hari ini tuan-tuan, demi Allah saya sangat menyesal sebab saya tak mampu nak urus jenazah mak saya sendiri. Allah. Tak mampu nak urus jenazah mak saya sendiri. Lepas tu setiap kali saya urus jenazah, saya akan mesti main perasaan hibah tu. Walaupun dah beratus-ratus jenazah, 1,000 jenazah pun tetap rasa benda yang sama.
Dan saya masih ingat bila dalam ilmu pengurusan jenazah, sebab tu saya tulis buku berkaitan pengurusan jenazah. Saya pernah melawak. Saya arwah Ustaz Murtada abang saya tu dalam kenderaan. Dulu kami kalau forum Ustaz, kami akan bawa ayah saya. So bila mak meninggal, so ayah is everything for us lah. Waktu tu saya melawak dengan arwah abang saya ni Ustaz Murtada. Dia bawa kereta, saya duduk sebelah. Saya bawa kereta, dia duduk sebelah, ayah duduk belakang. Saya melawak kata-kata. Saya duduk belakang, saya kata, "Pak, nanti kan kalau jadi apa-apa, kalau Yusra mati, Pak kena mandi kat saya Yusra, saya bahasakan diri saya Yusra. Kalau Yusra mati, Pak kena mandi kat jenazah Yusra tau. Kalau Allah takdir Pak mati dulu, Yusra nak mandi kat jenazah. Biar abang aja tak mau nak Yusra. Saya panggil Ustaz Murtada abang aja." Ini kami bergaduh lah kereta Ustaz. Ayah saya duduk gelak lah belakang, kata macam biasa melawak. Kata maksudnya kan nak berebut siapa nak jadi imam, siapa nak bagi jenazah. Saya kata walaupun saya adik saya nak buat. Ini abang saya kata tak, aku nak buat. Saya biar buat kan. Ustaz 2018 ketika arwah abang saya meninggal, bukan saya yang buat, bukan ayah saya buat, kami dua-dua buat untuk abang. Masya-Allah. Dan waktu tu alhamdulillah saya dah besar Ustaz. Merasai memandikan jenazah seorang abang kandung. Maka buat tu saya rasa ya Allah Rabbi wajib untuk menyebarkan ilmu ni kepada orang ramai. Tuan-tuan, kita belajar degree 4 atau 5 tahun tak rugi saya yakin. Tapi berapa persen yang kita guna dalam alam hal kita hari ni? Maka dengan ilmu pengurusan jenazah, tuan-tuan pilih belajar di mana-mana. Tak sampai sehari. Betul. Tapi tuan-tuan percayalah, the moment kita guna nanti, sangat memberikan faedah. Isteri kita, kalau ada aib pada tubuh badan pasangan kita, maka hanya kita yang tahu. Jasad kita ataupun ahli keluarga kita, kita je tahu. Betul. Sebab tu tuan-tuan kalau tanya saya, tuan-tuan tolonglah saya merayu pagi ni. Saya tak ada kepentingan apa-apa, tolonglah pergilah belajar. Minta pihak masjid anjurkan ni sebelum datang Ramadan. Buatlah pengurusan jenazah setengah hari pun tuan-tuan dah boleh kuasai. Satu-satunya ilmu yang saya rasa tuan-tuan boleh belajar. Ilmu faraid perlukan masa. Ilmu fiqh perlukan masa. Ilmu pengurusan jenazah tuan-tuan clear cut. Tuan-tuan belajar 2 jam, 3 jam, tuan-tuan dah boleh amalkan. Betul. Tolonglah saya merayu sangat tuan-tuan ni yang sebut ilmu yang takkan pernah rugi. Dan saya menyesal sampai hari ni tuan-tuan. Dan jangan bawa penyesalan yang sama. Sebab ketika arwah mak saya meninggal, saya umur 13 tahun, saya tak mampu nak buat. Saya tak reti nak buat. Saya tak ada kemampuan nak buat. Dan mereka tak bagi saya buat ketika tu yang muslimat saja. Bayangkan kalaulah saya reti, saya tak ada masalah seorang anak untuk mandikan seorang ibu. Tapi saya tak boleh buat. Maka tolong, saya merayu, tuan-tuan tolonglah. Dan saya setiap kali kalau orang minta urus jenazah, saya akan panggil, mesti anak saya akan panggil. Tak reti, kita ajak dia. Kerana itulah yang terakhir penghormatan yang mampu kita buat kepada orang yang sangat kita sayang. Kita mandikan dia dengan kebaikan. Pakaikan dia kafan dengan penuh kebaikan dan kelembutan. Kita akan solat dengan penuh kebaikan. Maka tolong buat. Saya merayu tuan-tuan pada pagi ini insya-Allah. Masya-Allah. Kelebihan jikalau kita mandikan sendiri jenazah ahli keluarga kita contohnya, kita akan dapat menutup aib mereka semua insya-Allah. Baik. Kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail. Silakan tuan. Saya pagi ini tanya Ustaz, bagaimana untuk menjadikan sesuatu ilmu yang luas yang tak pernah rugi menjadi asbab pertolongan dan penyuluh kita di akhirat kelak? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Ismail atas soalan yang menarik, iaitu bagaimana nak menjadikan ilmu yang tak pernah rugi ini sebagai pembantu syafaat penyuluh kita di akhirat kelak, Ustaz. Baik, sudah pastilah apabila kita nak kepada satu amalan itu bersambung sanadnya sampai ke akhirat, maka tidak ada benda lain melainkan keikhlasan kita dan buat kerana Allah. Kerana kita bimbang di antara orang-orang yang muflis di akhirat disebut oleh Nabi SAW adalah di antaranya golongan orang-orang yang mana mereka ketika melakukan sesuatu, mereka meletakkan bahawa mengungkit pada perbuatan tersebut. Kerana perbuatan mengungkit ini adalah benda yang akan membunuh amalan kita seperti mana bakaran daun-daun yang kering yang dibakar oleh api. Yang kedua, siapakah orang yang muflis daripada segala ilmu dan amal yang dilakukan di dunia itu hilang? Yang kedua adalah golongan orang yang mana melakukan kemaksiatan ataupun orang-orang yang berhutang. Sebab tu dalam satu hadis kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal makhram. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada hutang-hutang yang tertonggak. Maka ketika ditanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu minta daripada hutang tertonggak? Nabi kata, sesungguhnya orang yang
berhutang ni, maka dia terdedah kepada beberapa penyakit panggil orang munafik, bercakap bohong dan mungkir kepada janji. Maka sebab tu hadirin muslimin muslimat rahmati Allah, tolong perhatikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita buat kerana apa? Ya, dia kata ustaz, oh ni, tapi ustaz dia ni duk buat menunjuk-tunjuk, mesti dia nak tunjuk. Tak, kita yang tengok, biarkan apa yang dia nak buat. Betul. Kerana ada hadis mengatakan ada amalan yang kita tunjuk terdapat kebaikan, dan dalam ada amalan yang disebut dalam Al-Quran juga, kamu rahsiakan juga ada kebaikan. Soal penentuan terima tak terima itu mutlak Allah. Ya, betul. Soal kita buat ke tidak, buat dulu. Ada orang kata, ustaz, saya malas lah ustaz nak buat benda-benda baik ni ustaz. Bila buat benda baik ni ustaz, takut jadi riak. Maka tuan-tuan kena ingat, meninggalkan satu amalan kerana manusia boleh menjadi itu adalah perbuatan syirik. Allah. Kalau kita tinggalkan sebab apa? Sebab takut benda tu bagi mudarat kepada kita. Yang layak memberi mudarat dan memberi manfaatnya pada Allah. Betul. Atau melakukan satu kerana manusia juga boleh mendatangkan penyakit riya ujub. Habis nak buat macam mana ustaz? Buat kena, tak buat kena. Kata Syekh Nuruddin, dia kata apa? Maka ketika bertembung di antara dua tu, teruskan kamu buat. Hang tinggal tak, ustaz, saya tak mau ustaz nak sedekah ni ustaz, takut ustaz bila orang tengok nampak saya ni bagus. Tengok hati-hati, boleh menjadi ditanam sedikit demi sedikit perasaan syirik. Seolah-olah benda lain boleh memberikan sesuatu kesan kepada diri kamu. Hanya Allah. Lepas tu buat. Biarlah orang nak kata baik. Lebih baik orang mengatakan kamu baik daripada kamu meninggalkan kebaikan. Betul. Daripada takkan tuan-tuan nak orang tuan-tuan mangkuk ayun kot, takkan tuan nak orang tuan-tuan hantu raya kot. Maka lebih baik diberikan satu bentuk perbuatan yang baik agar ada stigma yang baik walaupun kita tak baik. Saya yang bercakap pun tak baik tuan-tuan. Ya Allah, banyaknya dosa yang buat, semalam buat dosa, kemarin buat dosa, kemarin dulu buat dosa, hari-hari buat dosa. Tapi teruskan buat kebaikan walaupun penuh dengan kejahatan. Titik-titik hitam ni banyak ni. Tetapi mudah-mudahan walaupun ada ni titik hitam, tak kalah semua hitam, tak kalah cinta gelap sangat. Moga-moga ada juga sikit kecerahan mudah di sisi Allah Subhanahu Taala. Ya, betul. Jadi mudah-mudahan kebaikan yang kita buat pada hari ini mampu menghapuskan dosa-dosa kita dan menjadikan kita orang yang lebih baik daripada sebelum ini. Saya tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita bernama Wa'dosh. Oleh macam namanya. Assalamualaikum Ustaz, da'i kru-kru program Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada benarnya dan manfaatnya mempelajari ilmu batin seperti ilmu hakikat, ilmu makrifat, ilmu kebal, ilmu firasat dan sebagainya? #biar tahu jangan keliru. Wa'dosh dari Yompeng, Johor. Baik, kita nak dengarkan jawapan kepada soalan ini selepas ini kerana kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Orang tua ada berpesan, dengan ilmu rumah tangga suram menjadi tenteram, hidup sengsara menjadi bahagia, dari berdebat menjadi sahabat, rezeki sempit menjadi berbukit-bukit. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Ustaz Yaakob Yusra. Kita sedang membahaskan tentang topik ilmu yang tidak pernah rugi. Baik, tadi ada satu soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita bernama Wa'dosh tentang ilmu batin seperti ilmu hakikat, ilmu makrifat, ilmu kebal, ilmu firasat dan sebagainya. Jadi bagaimana dengan ilmu seperti ini? Ustaz, silakan. Terima kasih pada Da'i Hakim dan juga rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz termasuk Wa'dosh. Tuan-tuan, sebelum kita nak pergi kepada ilmu kebal, nak bagi ilmu kebal ni, maka tuan-tuan kita kebalkan dulu tuan-tuan dengan tekan butang share. Betul. Tuan-tuan janganlah duk buat macam Allah nak tekan tu pun payah. Apatah lagi kita nak mendapat kebaikan. Mungkin dengan sebab kita share pagi-pagi ni, ada orang dapat taufik hidayah. Betul. Ada orang dapat satu ilmu yang bermanfaat sebelum dapat ilmu kebal tadi. Maka tuan-tuan, kita nak menjawab sikit soalan yang sangat baik berkaitan, saya masih ingat ni di antara soalan ditanyakan ketika Jabatan Mufti untuk tauliah Selangor pada hujung tahun yang lepas untuk JAIS, untuk isu tauliah. Bukan ni soalan ditanyakan. Maka terima kasih kepada Wa'dosh memperingatkan kembali soalan tersebut. Baik, yang pertama kita faham dulu apa perbezaan ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu makrifat ini. Secara asasnya kalau nak urai panjang, kan? Tetapi secara asasnya tuan-tuan, ilmu syariat adalah ilmu yang kita belajar untuk sesuatu ibadah. Kan kita belajar bab semayang, kita belajar bab ayat mutlak, kita belajar bab tayamum, kita belajar bab istinja, kita belajar bab mandi wajib, belajar bab zakat, bab puasa, bab semua segala itu adalah ilmu syariat yang kita belajar. Betul.
Tarekat pula, tarekat itu sendiri bermaksud jalan. Jalan untuk melaksanakan ibadah yang kita belajar tadi. So, daripada ilmu syariat, maka adanya tarekat untuk kita nak mengamalkan ilmu tadi. Itu jalan dia. Dan atau bahasa mudah, tarekat ini adalah cara kita nak mengamalkan. So, dah belajar takkan tak amal pula. Wudu sangat perangai itu. Kan belajar, sembahyang ni tidak. Maka tidak ada tarekah di atas jalan dia. Setelah mana kita dah beramal, contohnya kita sembahyang. Kan, kita dah ada syariat, kita dah tariqah, kita dah mengamalkan solat, maka kebiasaannya Allah Subhanahu Wa Taala bila kita sembahyang kita betul niat kerana Allah, sempurna dari segi syariatnya, maka biasanya Allah akan memberikan kelazatan yang disebut dengan ilmu hakikat. Maka bila Allah bagi ilmu hakikat, itulah terbentuknya takwa, rasa rendah diri, berakhlak. Allah akan bagi rasa bersyukur di atas segala nikmat dan segala ujian yang Allah bagi. Apabila datangnya rasa tersebut pada ilmu hakikat, maka akan terbentuklah namanya ma'rifat. Masya-Allah. Maka itulah prosesnya. Ustaz, kami tak ada, kami terus belajar ilmu ma'rifat. Ni hati-hati. Maka biasanya kita akan tengok akan mula mencari adat daripada syariat. Tu yang kita tengok tak semayang. Allah. Dia pergi masjid, dia kata saya tak boleh semayang. Tok Imam ni tak betul. Dia aja betul. Padahal tadi wuduk pun tak ambil. Sedangkan itu asas kepada ibadah dalam syariat. Betul. Maka jangan mencari adat. Proses, trust the process. Belajarlah pelan-pelan. Yang nak lompat sangat lah pergi mana. Kan, waktu belajar dulu tak mau lompat kelas. Tahu pula darjah 1, darjah 1 ikut. Awak tak nak darjah 6. Belajarlah turun darjah 6. Kan, dah kita belajar dulu, belajar mengeja, belajar mengira. Maka kita trust the process. Baik, ilmu batin pula luas. Maka tak perlu dibahaskanlah ilmu batin ni. Baik, contohnya, dia kata, Ustaz, apa pula ilmu firasat? Betul, ada satu Profesor Dr. Salmah Jan Nur Muhammad menulis satu dalam manuskrip Melayu. Bercerita tentang Profesor Dr. Salmah, dia cerita tentang apa itu ilmu firasat adalah ilmu untuk kita membaca kelebihan dan kelemahan seseorang. Memang ada ilmu yang tuan-tuan bila tengok mata, tengok cara bercakap, tengok cara dia berjalan, dia boleh membaca dari segi seseorang tersebut. Adakah tepat? 100% tak tepat, tetapi dari segi kebarangkalian probability itu sangat tinggi disebabkan ilmu yang mereka belajar. Adakah salah? Jawapannya tidak. Contohnya kalau kita tengok orang yang biasa orang sale, maka ada belajar kadang ilmu firasat. Dia tengok orang tu dia tahu masuk ke pasar raya nampak selekeh selipar Jepun tapi dia tahu dia ni ada duit. Kan dia approach orang yang tepat kadang-kadang. Maka itu namanya ilmu sebahagian daripada ilmu firasat. Ilmu kebai pula macam mana? Tuan duk belajar ilmu plek-plek lah maklum-palung hang kebai tak mana pun tahu malaikat katok sama ya. Betul. Mati kan? Hang terror tak mana? Adolf Hitler tahun 19 berapa 40-an. Kan ketika peperangan pertama, peperangan dunia kedua. Kan 1944. Tuan-tuan kebai tak kebai. Kena tuan-tuan bunuh diri dia. Masya-Allah. Maka tidak ada yang bersifat kekal. Kalau kita tengok zaman dulu ada tok-tok guru yang memang gangster kan. Saya pernah jumpa seorang gangster yang kalau tahun 70-an 60-an ni kalau kat Kedah tu dia bawa rimau dalam kampung. Allah. Kalau sebut nama ni orang Kedah confirm kenal. Tapi bila mai dah tua ni dia tak larat kan. Dia tak larat dah. Kalau bawa rimau tokak telan dia. Allah. Dulu tak apa zaman dia muda sehingga kan ada cerita kata dia tampak orang tu tuan-tuan seminggu duduk kat hospital. Sekarang suruh dia tampak nak angkat tangan pun tak larat. Kerana sifat manusia bersifat bukan dengan sifat kekal. Kita ni makhluk yang akan binasa. Betul. Hang kuatlah. Tunggulah tua-tua kerepot nanti tak kuat. Hang lah ni ada pangkat yang besar. Hang pencin hang tunggulah. Hang kaya sekarang. Tunggu kalau Allah datangkan dengan zaman kejatuhan, we are nothing. Maka tak salah untuk belajar, maka letakkan komposisi atas keperluan apa tuan-tuan belajar satu ilmu, maka kaitkan apa jua ilmu yang dipelajari ada kaitan untuk membina jalan akhirat bertemu dengan Allah. Masya Allah. Ilmu ni suatu perkara yang luas, carilah dan pastikan ilmu itu ilmu yang memberi manfaat dan ilmu yang tidak pernah rugi kepada kehidupan kita. Baik, saya suka dengan soalan yang diajukan oleh Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga kerja. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Sifat dengki dan iri hati sebagai contoh menyebabkan manusia bersengketa. Oleh itu, ilmu mempertahankan diri dan penggunaan senjata adalah ilmu yang tidak ada ruginya. Selain memasuki angkatan tentera dan polis, apakah yang diajar oleh Rasulullah demi mempertahankan diri, keluarga dan negara? Terima kasih kepada Rahimah atas soalan. Baik, terima kasih kepada Puan Rahimah Saud berkaitan selain daripada memasuki angkatan tentera, polis, tentera dan sebagainya.
Apa lagi yang diajarkan Rasulullah untuk mempertahankan diri? Baik tuan-tuan, dalam bab mempertahankan diri, ya of course ilmu mempertahankan diri ini asas-asas yang perlu kita semai dan masukkan dalam jati diri anak-anak kita. Kalau kita jadi lembek tengok kan. Macam anak saya pun saya hantar, saya sendiri pun dulu saya terlibat, saya pernah terlibat sebagai atlet dalam taekwondo dan muay thai, mewakili Malaysia. Mak kaki patah habis ya. Dan saya pernah terlibat, bukan terlibat untuk kita nak pukul orang, bukan terlibat untuk kita saja nak pergi tendang kepala orang. Tak ada. Kita terlibat di atas kapasiti untuk jati diri kita. Kalau berlakunya sesuatu, macam mana kita nak mengambil ibrah ketika mana kita melihat dan membaca kisah-kisah para sahabat. Yang Sayyidina Uthman ini sangat lembut. Sayyidina Uthman ni, sehingga Rasulullah ni segan, malu dengan dia. Allah. Tetapi cuba tengok dia di medan perang macam mana, adakah lembut? Lembut ni bukan macam darai, macam sotong, tak cukup sifat tu dah. Maksudnya apa? Kita meletakkan di mana ketegasan itu perlu ada dan di mana kelembutan itu perlu ada. Ni hang lembut semua tempat pun datang apa? Kan anak buat salah, anak keluar tak tutup aurat, isteri keluar duk berkemban si dekeng. Ketika itu perlunya ketegasan. Ni dia kata, ustaz tak apalah, biarlah. Kan dia tua dah, umur 70 dah, bukan orang nak berkenan. Bukan soal berkenan, itu aurat dia. Kena kamu tegak. Maka itu perlukan ketegasan. Maka dia sebut tentang apa yang diperlukan. Kena masuk askar polis ke? Tak. Duduklah di atas cabang ilmu manapun dengan niat memberikan kebaikan. Di zaman Nabi SAW, adanya sahabat yang pakar dalam memanah, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Adanya sahabat yang pakar dalam bidang pertanian, ada sama Sayyidina Abu Hurairah. Ada sahabat yang azannya sangat menggugah jiwa, namanya Sayyidina Bilal bin Rabah. Masya-Allah. Ada sahabat yang pakar dalam strategi peperangan, Khalid Al-Walid, Salman Al-Farisi. Maka ni sahabat-sahabat yang mereka tahu komposisi di mana mereka mampu memberikan kebaikan. Abdul Rahman Auf duduk dalam bidang ekonomi. Kan duduk dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, duduk dengan Zubair Al-Awwam. Mereka faham komposisi kepakaran mereka. Maka di sini kita belajar apa? Belajar menghormati bidang ilmu orang, dan yang penting pada kita belajar menyebarkan ilmu kita kepada orang. Walaupun dengan sedikit. Ada seorang guru yang dia buat, tak tahu dia buat apa? Kelas pengajian alif bata saja. Lepas alif bata, graduate, tom ditendang keluar. Tapi alif bata, hari-hari orang main belajar rumah dia, alif bata sa, jim ha kha, dazah sampai ya. Hang settle ya, sadaqallahul azim, pi tempat lain. Walaupun nampak asas ilmu huruf hijaiyah aja belajar, tapi dengan asbab huruf hijaiyah itulah melahirkan orang yang boleh baca Iqra, yang boleh baca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran. Maka sebanyak mana pahala yang dia baca, yang dia hafal, yang diamalkan, berpahala kepada yang asas saja ilmu alibata tu. Maka saya bukan nak suruh sekali lagi pakat semua buat kelas alibata. Kan? Tetapi carilah apa jua ilmu yang ada pada batang tubuh. Tak perlu pada masuk askar polis pun. Tak perlu semata-mata ilmu mempertahankan diri. Yang paling utama, ilmu mempertahankan akidah pada akhir zaman ini. Masya Allah. Sebab itu apa kepakaran kita, sumbangkanlah kepada orang yang memerlukan. Saya ni Ustaz pakar alif bata, maka ajar supaya orang pun tahu tentang alif, ba dan seterusnya. Baik, soalan yang saya fikir menarik juga untuk kita bahaskan bersama dari Siti Nurbayah. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Ustaz, Da'i dan kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah ilmu yang tak pernah rugi itu berasaskan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jika kita berpegang teguh pada kandungan jawapan kepada persoalan yang ada di dalam kitab suci ini, kita tidak akan sesat ke jalan yang salah, dan ia juga sebagai penyelamat dan penyinar cahaya di alam kubur dan akhirat nanti. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga kepada Siti Nurbayah. Baik, terima kasih pada Siti Nurbayah dan tuan-tuan rakan-rakan tuan Ustaz yang masih istiqamah konsisten untuk pagi ini. Subhanallah tuan-tuan. Saya mohon sekali lagi tuan-tuan, 1,600, 1,700 jangan ngangor saja tuan-tuan. Duduk depan TV tu, ya Allah Rabbi, tuan-tuan nak bela lalat ke apa? Tuan-tuan bantu sebarkan. Tuan-tuan kan walaupun itu Ustaz kami tengok kat TV nak sebar macam mana, takkan nak share TV dengan jiran sebelah kot. Tak tuan-tuan, buka ke Facebook. Betul. Share juga link kepada orang lain. Walaupun kita tengok melalui platform kaca TV kita, tak rugi, benda ni akan memberikan kebaikan. Baik, respon kepada soalan Siti Nurbayah.
tanya berkaitan adakah ilmu yang dipelajari tak berasaskan Quran, sudah pastilah tidak ada satu ilmu yang lebih besar daripada Al-Quran dan daripada As-Sunnah ataupun hadis Nabi SAW. Nabi SAW mendidik kita dengan dari segi perbuatan, dari segi percakapan, dari segi diamnya Nabi, dari segi marahnya Nabi, dari segi lembutnya Nabi, dari segi segala bentuk benda itu. Aisyah kata akhlak Nabi itu adalah Al-Quran dan akhlak Nabi itulah sebaik-baik akhlak. Maka tuan-tuan, sudah pasti saat kita hari ini, kenapa kita tengok hari ini dunia menjadi sangat tandus dan penat? Kerana kita meninggalkan Al-Quran dan hadis itu je. Kita tinggalkan yang asas ini, maka waktu hidup kita jadi serabut. Kadang-kadang ada orang yang duit banyak, Ustaz. Ada sahabat saya ni, ya Allah, duit ni tuan-tuan tolak duit orang semua duit dia. Maksudnya kaya lah, dia ni kaya, subhanallah, masya Allah. Tapi hidupnya tak pernah tenteram. Serabut, kepala ekor, semua benda. Balik rumah kira nak bergaduh, berkelahi. Pada duit banyak ni. Duit ni kira sampai masuklah rumah tu, boleh tengok duit tu bersusun-susun. Masya Allah. Tapi tidak ada kebahagiaan, kerana kebahagiaan itu bukan dengan duit. Kebahagiaan itu dengan ketika Allah memberikan keberkatan dalam hidup kita. Maka kembali kepada asas. Maka tuan-tuan, hari ini kalaulah masih daripada kalangan kita yang belum boleh membaca Quran dengan baik, tuan-tuan cuba belajar. Better late than never. Masya Allah. Lebih baik lambat daripada tak berubah langsung. Saya jumpa seorang pakcik, saya bawa dalam jemaah umrah beberapa tahun yang lepas. Dia menangis-nangis waktu duduk selesai tawaf. Saya kata, kenapa menangis? Dia kata, Ustaz, pakcik baru boleh baca Quran pada umur sekarang 70-an. Saya kata, lebih baik Allah izinkan umur 70-an daripada mati pada umur yang muda tidak boleh membaca Al-Quran. Allah izinkan pakcik ada umur yang panjang. Hari ini Allah jemput jemput pakcik menjadi tetamu Allah dalam Duyuf Rahman di Makkatul Mukarramah. Maka ambillah manfaat sebaik mungkin. Sebesar manapun maksiat yang pernah kita buat dan kita anjurkan sebelum ni, lebih besar pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan izin Allah Subhanallah, bukan sekadar dia membaca Al-Quran, dia berusaha, dia juga menghafal Al-Quran pada umur yang sebegitu. Tidak ada, nothing is impossible. Tidak ada benda yang mustahil dalam hidup kita. The moment you nak, try mendapatkannya. Usaha sungguh-sungguh. Allah tidak akan mengecewakan orang yang berusaha. Kalau tidak diberikan penghasilan dunia, pasti tuan-tuan akan mendapat hasil di akhirat dengan usaha tadi. Maka jom teruskan berusaha mendapatkan ilmu yang berfaedah. Al-Quran ini tuan-tuan pilih belajar. Ada macam-macam kelas lah ni. Kan TV3 pun buat dah pula, dia buat Quran time. Kan kalau tak ada Quran time, tuan-tuan buatlah waktu mana time mana pun agar memberikan kebaikan, insya-Allah. Baik, saya suka dengan bahasa orang kampung saya, better late than never. Belajarlah walaupun sudah berusia, mudah-mudahan ilmu itu memberi manfaat kepada kita. Baik, soalan seterusnya kali ini dari sahabat kita bernama Mentari Senja. Lain macam nama-nama pagi ini. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah pengalaman dan dapat memberikan motivasi kepada yang lain juga dikira ilmu yang bermanfaat? Bolehkah jika kita menggunakan pengalaman diri yang jahat di masa lampau sebagai contoh dan motivasi dalam menarik minat orang lain menjadi baik? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Mentari Senja atas soalan. Okey, baik. Ada orang yang memang kadang-kadang Allah memberikan satu pengalaman yang orang lain tak pernah rasa. Maka you have no choice daripada you memanfaatkan kekurangan yang pernah berlaku, kegagalan yang pernah berlaku itu adalah mendidik generasi agar jangan ikut serta untuk mengulangi orang cukai kesalahan yang sama. Kenapa you nak bagi orang try and error sedangkan you dah merasa error tersebut? Maka sudah pastilah pada orang yang pernah, contohnya ada seorang sahabat kita ni yang dia pernah merempit. Dan dia merempit ni memang tahap tak relax dah sampai peringkat bertaruh perempuan dan sebagainya. Ini dipanggil apa? Cikaru lah, apa perkataan bahasa-bahasa depa ni. Jadi bila dia memahami laras bahasa yang sama, dia sangat mudah menarik orang-orang ini. Macam sekarang kita tengok berlaku ajakan hijrah artis yang begitu ramai. Maka artis faham bahasa dia untuk menarik kawan-kawan dia. Maka bila dipanggil dengan ustaz-ustaz kita, maka mereka datang. Walaupun kita tengok sebelum ni nampak seksi, nampak tak senonoh, nampak kadang baring tepi pantai macam dengan berok kabuk tu dia punya sempoi kan. Tapi tengok-tengok, apa benda tiba-tiba pakai tudung ni? Oh, sebab apa? Ada rakan-rakan artis yang ajak. Dia tahu dia ada gambar-gambar yang tak senonoh tu masih ada, tapi dia cuba berusaha. Maka kita pada orang awam janganlah terjudge. Ini semua ni nak publicity je ni, nak tunjuk. Tuan-tuan, itu bukan tugas kita. Kalau ia pun dia buat itu atas kepentingan dia dengan Allah. Takkan lari dia.
Dunia dia terlepas, akhirat dia akan kena. Cuma kita janganlah duk rock cepat sangat. Tuan-tuan tahu tak, satu kajian dibuat kenapa orang takut nak berhijrah disebabkan perangai kita ni. Tak ada apa-apa, kita bubuh dulu. Macamlah aku tak kenal hang ni macam mana dulu. Tuan-tuan, dulu-dulu lah, sekarang-sekarang lah. Memberikan ruang dan peluang. Kalaulah tuan-tuan terus dengan stigma yang sebegitu, tidak akan ada namanya Sayyidina Umar yang hari duduk dengan sebelah jasad Nabi. Tuan-tuan, dulu dia tu siapa dia? Orang yang sangat membenci Rasulullah. Tetapi hari ini subhanallah dengan keberkatan dan peluang yang Allah bagi, yang Rasulullah bagi, hari ini ada dengan jasad Nabi dalam di makam Nabi SAW. Kalaulah tuan-tuan terus bersifat resis yang sentiasa menghukum orang, tidak ada Sayyidina Khalid Al-Walid yang semua peperangan dia perang dengan Nabi, tidak ada Safwan bin Umayyah yang semua perang dia perang dengan Nabi. Tapi perakhiran mereka bagaimana? Kita tengok dia orang yang mungkin mendedahkan aurat. Mungkin dia lebih baik amalnya dengan kita. Dia kata, Ustaz, cuma kita janganlah buat model apa. Ustaz, saya ni tak pakai tudung tapi hati saya baik. Janganlah begitu. Kita usahakan terbaik. Jangan judge. Usahakan bagi kebaikan. Bagi dia ruang dan peluang, insya-Allah. Baik Ustaz, kita nak bertasbih seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Jika sempat pergi ke kota, jangan lupa untuk bertamu. Daripada bermain cinta, lebih baik mengejar ilmu. Terima kasih kepada sidang penonton yang sudi bertahan mata mengerah tenaga untuk bersama dengan kami pada pagi ini dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik, kita sedang membicarakan tentang topik ilmu yang tak pernah rugi. Bila kita sebut tentang ilmu yang tak pernah rugi, antaranya ialah hafalan Al-Quran dan juga pengurusan jenazah. Antara elemen keilmuan yang cukup ditekankan oleh Madad itu sendiri. Di mana antara program yang dicipta dan memberi impak kepada masyarakat oleh Madad adalah Hufaz Camp dan Hang Cangkul. Jadi kalau boleh kami nak tahu Ustaz, apakah kaitan dua kegiatan ini dengan ilmu yang tak pernah rugi? Okay, baik, terima kasih kepada sahabat dan adinda saya dan rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz. Subhanallah. Maka Madad atau Murtadad Awal Center itu beroperasi dari kapasiti itu memang objektif nak memberikan manfaat. Maka kita cuba menilai apakah manfaat yang terbaik kepada ummah itu. Maka sebab tu kita wujudkan tahfiz yang percuma, Masya-Allah, 100% tidak dikenakan bayaran, dan kita sediakan juga pengajian warga emas, pengajian untuk kanak-kanak, pengajian untuk mailah tak senonoh macam mana peperangan kita benarkan untuk mereka, dan menjadi satu budaya. Dah bertahun-tahun tradisi kita akan anjurkan secara besar-besaran setiap tahun. Ratusan lah orang yang join melalui online. Kita buat secara online dan offline. Agak orang duduk kat Sabah, Sarawak, London, New Zealand. Dia pun join. Daripada New Zealand ada dalam 7 orang. Orang Melayu kita yang sedang duduk di sana. Kalau tengok dari segi gambar-gambar tu, betul gambar betul. Bukan bohong-bohong punya. Kan, memberikan kebaikan. Kita ajarkan mereka cara bacaan Fatihah yang betul. Daripada guru-guru yang memang khari-khari yang dari segi pengasahan bacaan yang sangat baik, dan juga kita ajarkan teknik hafalan. Sebab saya pernah ke Indonesia untuk mengambil asas teknik yang kita modulkan hari ini. Mereka dah melahirkan lebih daripada 30,000 hufaz. 30,000 orang hufaz. Masya-Allah. Dan yang paling tua berumur 77 tahun. Kalau tuan-tuan yang sedang menonton ni merasakan tuan-tuan dah cukup tua, malulah dengan pakcik umur 77 tahun. Dia boleh menghafal Quran dalam tempoh 49 hari sahaja. Masya-Allah. 30 juzuk tuan-tuan. Niat nak hantar cucu, dia pula yang terjadi hafiz. Sebab Indonesia dia kan jauh, dia kena travel 2 hari, dia minta izin duduk sehari. Sehari tu dia join halaqah Quran. Lepas dia join tu, dia dapatkan teknik yang betul, dia boleh hafal. Sebab tu kita tulis buku tu, kita bagi secara percuma. Dan saya pun hadiah pada tuan-tuan yang menonton pagi-pagi ni. Satu, tentang ilmu, cara pembacaan Quran dan cara teknik hafalan, cara kawal pernafasan. Nak baca Quran kena kawal pernafasan. Kena ada orang kata warm up. Ini tak buka Quran terus hafal. Tu yang penat. Cuba menghafal, mulakan dengan hafalan daripada surah-surah yang kita biasa. Surah Qul Huwallah pun tak apa. Just untuk nak bagi otak ni warm dulu. Kemudian baru kita hafal surah ni. Ni dah kita langgar rule-rule tu. Macam senam lah, gagah terus pergi main. Sat lagi jam cram. Betul. Kan? Maka ada asasnya, ada disiplinnya. Dan itu kita bukukan. Dan saya akan kongsikan secara percuma. Yang kedua yang kita nak kongsikan ilmu yang bermanfaat, buku yang saya pegang di tangan ni, tuan-tuan percayalah, tuan-tuan dapatkan buku ni secara percuma juga, tak ada bayaran apa-apa. Pagi ni tuan-tuan ada ilmu tentang pengurusan jenazah lengkap.
Yang ni sebab saya kata tadi lah, Hang Cakul ditubuhkan untuk apa? Untuk bagi provide free service kepada orang. Dan kita dah bukan sembang kali dah 2,000 jenazah yang kita buat secara percuma. Alhamdulillah. Nah, kalau tuan-tuan kos kalau satu jenazah 2-3 ribu, 2-3 ribu ringgit, dah berapa juta dapat kita jimatkan. Dan saya tak nak terhenti hanya Hang Cangkul di tempat Madat sahaja. Saya nak tuan-tuan penyebaran ini berlaku di seluruh dunia untuk kita memberikan kebaikan servis tu. Maka tuan-tuan pagi ni saya merayu tuan-tuan ambil ni cetak, tuan-tuan nak cetak pun tak apa. Saya tak letakkan hak cipta terpelihara. Tuan-tuan ambil manfaat. Saya rasa satu-satunya buku di dunia yang saya tulis, orang sudah hak cipta terpelihara kan. Betul, jadi kita tulis hak cipta bersama. Masya-Allah. Maksudnya apa? Tuan-tuan cetak lah. Tuan-tuan jangan jual lah. Saya pun tak jual, tuan-tuan jual. Nampak macam wajar sangat tu. Betul. Kan? Sebarkan kepada orang, letak kat masjid. Kan kadang-kadang orang ada kematian kan kita nak ambil buku ni. Hadiah kan? Saya tak ada Betul. nak product placement ke apa. Bagi je. Saya pun tak dapat keuntungan apa-apa. Ambil manfaat insya-Allah. Baik Ustaz, belum pun siap Masjid Madat, namun kita sudah banyak mendengar dan melihat pelbagai aktiviti yang dijalankan lagi-lagi untuk pembangunan pendidikan tahfiz. Jadi, bila agaknya masjid sedia dibuka untuk orang ramai? Sebab ramai tak sabar dah ni nak join dan juga turut serta dalam program-program yang telah disebutkan tadi. Baik, tuan-tuan, untuk makluman masjid kita ada sekitar lagi 12 hari untuk kita mula hari perasmiannya. Maka tuan-tuan kalau pergi dekat site sekarang ni, semua bergerak serentak lah. Kan? Macam dengan nak buat bahulu ni dah fasa finishing lah ni. Telur dah bubuh, tepung dah bubuh, gula dah bubuh. Kan semua dah ni fasa kacau dan kita nak kembangkan sahaja. Tuan-tuan dah 90% kalau kita tengok ni lah kerja yang 2 minggu lepas. Dan insya-Allah saya rasa minggu ni dah satu progres yang sangat baik untuk kalau tuan-tuan datang dan tengok ziarah sendiri pada 1 Ramadan, confirm kita akan sembahyang. Kan cuma kalau tak siap 100% tu of course lah akan ada benda-benda yang lain. Dan dia bergerak serentak. Kita bina asrama untuk pelajar tahfiz sebab ada 6,000 permohonan dan semua tu berjalan sekali. Dan imam tarawih pun kita dah susun dah semua. Yang kita tahu dengan Ustaz Muzamil Hasballah. Malam pertama Ustaz malam pertama kita ada Khari daripada Indonesia yang menang di Qatar baru ni nombor 1. Kita bawa dia untuk jadi Khari atau imam tetap kita. Ramadan yang keempat, Ramadan kelima, Ustaz Muzamil Hasballah 5 hari di tempat kita. Kita ada juga jemputan Ustaz Hanan Ataki, kita ada Syekh Karim, kita ada Ustaz Amar Mukhlis. Kan kita ada Ustaz Hakim, nanti kita ejah lah PM tepi. So tuan-tuan, kita bukan nak sembang hari, kita buat sampai jadi. InsyaAllah kita usahakan terbaik. Dan of course lah tuan-tuan, masalahnya adalah fasa finishing. Demam saya tuan-tuan sebab bila claim masuk finishing ni ID, MNE, semua claim masuk serentak tuan-tuan. Asal lagi 2 minggu kalau tuan-tuan tengok saya duduk kat tepi jalan cakap seorang-seorang tu faham-faham lah. Saya pun of course menanggung beban yang agak ni. Saya mengharapkanlah merayu pada tuan-tuan berkat hari Jumaat ni kita pakai usahakan. Kempen kita jalankan bawah tu 1,000 wakaf buat yang tak wajib 1,000 pun. Cuma kalau tuan-tuan boleh berkongsi, share dengan adik-beradik itu lebih baik, sedekahkan kepada mak ayah. Tak mampu tu Ustaz, baru kemarin dulu baru beli peluk dekat Ustaz, habis dah duit. Kan baru beli sport rim. Tak apalah tuan-tuan. Tuan-tuan sedekahlah RM1 pun tak apa, RM5 pun tak apa. Apa yang kita bagi balik? Tuan-tuan yang pertama ada lebih kurang 58 ibu. Termasuk yang saya pegang tangan pagi ni, termasuk teknik hafalan Quran, cara surah Fatihah kita betulkan surah Fatihah A tu, Z. Video lebih daripada 100 video tuan-tuan akan dapat balik. Berapa pun tuan-tuan remah, tak ada isu. Ustaz, saya duit tak ada langsung Ustaz. Kupang pun tak ada. Tak apa, tuan-tuan telefon nombor tu minta free. Kalau staff saya tak bagi, tuan-tuan habaq saya nak start dari dia. Tetap tuan-tuan akan dapat juga, maka ambillah faedah. Maka win-win situation, tuan-tuan beri sesuatu, dapat sesuatu. Saya pun tak ada kepentingan apa, tak ada satu sen masuk poket saya, tapi kita ambil kebaikan untuk pembangunan Murtada Dakwah Center dengan dapat. Tuan-tuan tengok 50 buku lebih. Berguling-guling baca tak habis tuan-tuan. Maka ambillah manfaat dan faedah ni, moga Allah bagi kebaikan insya-Allah. InsyaAllah malam pertama Ramadan Ustaz, saya usaha sampai ke Masjid Madat. Subhanallah. Jadi jangan lupa sumbang. Kita bukan hanya mahukan ilmu yang bermanfaat, kita mahukan juga sedekah yang memberi manfaat kepada orang lain. Baik, Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi teruskan bersama dengan kami di TV9. Jumpa selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Apa tanda cinta ilmu? Banyak berguru hilang sangsi. Apa tanda cinta ilmu? Habis belajar terus kongsi. Apa tanda cinta ilmu? Tetap tawaduk walaupun mufti.
Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi membicarakan tentang topik ilmu yang tidak pernah rugi bersama dengan guru kita yang mulia, iaitu Al-Fadhil Ustaz Ya'qub Yusra. Baik, kita nak terus meraihkan soalan. Kali ini pula dari Jura Azlin Sufyan, sahabat kita. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru tanya Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, ibu adalah guru pertama untuk anaknya. Namun ramai yang terlepas pandang, apakah perkara atau ilmu utama yang patut diajarkan supaya pahalanya itu berterusan hingga ke akhirat dan tidak rugi? Mohon pencerahan. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Jura atas soalan. Baik, terima kasih kepada Puan Jura Azlin Sufyan dan soalan yang sangat baik untuk saya sendiri. Untuk menempatkan nama saya sebagai seorang guru ni, saya rasa mungkin jauh lah. Sebab saya rasa Ustaz Da'i Hakim jauh lebih banyak ilmunya. Cuma kita sama-sama belajar. Betul. Atas perkongsian. Bila sebut tazkirah ni apa, kita saling mengingatkan. Saya lebih suka begitulah. Allahumma salli ala Muhammad. Apakah ilmu yang menjadi asas utama, khususnya pada madrasah mak ayah ni? Kerana mak ayah ni adalah tempat transit pertama yang Allah izinkan pada anak-anak. Kan? Maka baik yang kita tarbiyah dalam madrasah yang pertama dia, maka insya-Allah baiklah ke depan pada diri dia. Buruk yang kita akhlakkan dorongan, maka buruklah dorongan akhlak dia kelak. Maka tuan-tuan, sama kita ambil muhasabah. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, di antara ilmu yang wajib kena ada kepada semua mukallaf. Apa makna mukallaf? Orang yang tertaklif dengan syariat. Ada disebut dah syariat itu apa? Ibadah kita buat harian ni. Mukallaf, saya mukallaf, Da'i Hakim mukallaf. Orang yang tak mukallaf ni apa? Orang yang tak cukup akal. Kan? Orang yang tak waras, orang yang tak balik. Budak-budak kita tengok umur 6 tahun tak semayang. Jangan kita pijak tengah belakang, tak boleh. Sebab dia belum mukallaf. Dia belum ditaklifkan dengan syariat. Tanggungjawab. Baik. Kata Imam Al-Ghazali, pada orang yang mukallaf ini, yang telah balik dan berakal, kalaulah mereka tidak faham dan tidak reti lagi tentang ilmu fardu ain, dia tak reti, tak belajar, tak tahu lagi, maka hukumnya berdosa. Allah. Saya ulang. Dah balik berakal ni disebut dengan dalam bahasa hadis ulu ahlam wan nuha. Dah balik dan berakal tapi tak belajar lagi ilmu fardu ain, berdosa. Baik. Kat siapa yang berdosa? Yang pertama, mak ayah. Tuan-tuan bayangkan ibu-ibu ayah yang sedang menonton pagi ni, tuan-tuan kita mengaji ni merata duk pergi kuliah muslimat, kuliah duha, segala nenek mak nenek kuliah kita join. Kan, buat amal ni tak berhenti. Semayang ni bukan takat dai hitam dengan muka-muka jadi hitam. Punyalah buat kira apa je tu ibadah ni, sudut ceritalah buat. Tengok-tengok tuan-tuan, akaun amal kita menjadi defisit. Allah. Berkurang setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat ni detik tak tu berkurang. Hanya disebabkan kita cuai dan kita mengabaikan ilmu fardu ain pada anak-anak. So apa kita perlu buat? Ya, benda damage has done. Kesalahan dah pun berlaku, kekurangan dah berlaku, sekarang betulkan. Apa perlu pelan-pelan tindakan yang boleh kita buat? Yang pertama, hari ni juga cek anak-anak kita. Cuba tanya dekat dia ilmu fardu ain. Apa asas ilmu fardu ain? Tuan-tuan boleh buka di antara kitab Safinatun Najah, asas ilmu fardu ain dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan cari namanya kitab Safinatun Najah, asas sangat hak ni. Maka kalau dia boleh faham ilmu-ilmu dalam tu, insya-Allah tahniah saya ucapkan. Tapi kalau tanya bab pemula pun, bab ayat, bab bersuci, bab hadas besar, hadas kecil, bab semayang, bab puasa, bab zakat, bab haji, dia tak tahu kepala ekor, maka takziah saya ucapkan kepada mak dan ayah. Maka tuan-tuan, benda pertama kita buat sebenarnya taubat dulu. Sebab atas kecuaian kesalahan kita, anak-anak kita terlepas pandang. Dok Ustaz, saya hantar anak saya pergi kelas kafar. Tuan-tuan, kelas kafar tak menjadi compulsory untuk dia belajar semua. Wajib kita kena ada add-on kepada kefahaman dia. Paling command, paling cak ayam, kalau kita tak mampu mengajar, bawa dia untuk belajar. Kalau tak mampu bawa dia belajar, bawa guru mengajar dia di rumah. As simple as that. Tolong cakna dalam bab ni. Tuan-tuan ingat, kalaulah kita tidak berusaha ke arah tu, setiap saat, saya ulang, kita sedang menanggung dosa kerana membiarkan anak tak faham ilmu fardu ain. Tahniah pada yang berjaya, takziah pada yang belum berjaya. Kita usaha sama-sama. Lupakan yang dah lepas, usahakan yang mendatang dan berubah dengan yang sekarang. Tidak mustahil dan tidak pernah terlambat selagi
jasad dan roh ini masih bersatu, Yeah. maka manfaatkan bukan untuk orang lain, untuk anak dan zuriat kita, insya-Allah. Masya Allah. Saya suka juga dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita. Tadi kita banyak bercakap tentang mereka yang mungkin sibuk bekerja, yang tidak balik lagi. Ini tentang persoalan OKU, Ustaz. Seperti yang ditanyakan oleh sahabat kita, Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah dikira ilmu yang bermanfaat bagi seorang OKU yang hanya mampu belajar tapi tidak mampu untuk bekerja? Adakah rugi kerana tidak mampu menggunakan ilmu dengan bekerja? Bagaimana tanggungjawab dan peluang seorang OKU yang tidak sempurna akal dalam menuntut ilmu? Apakah tanggungjawab keluarga untuk menerapkan OKU yang berilmu? Sekian, terima kasih. Terima kasih juga kepada Nurul Hidayah atas soalan. Baik, terima kasih kepada Puan Nurul Hidayah. Moga-moga kita semua juga mendapat hidayah dengan asbab soalan yang baik ini. Yang golongan-golongan ini kadang-kadang kita agak menidakkan hak mereka dalam komuniti, dalam masyarakat. Yang pertama, adakah dikira ilmu bermanfaat bagi seorang yang hanya mampu belajar? Baik tuan-tuan, belajar tu saja dapat pahala dah. Betul. Sebab tu majlis ilmu tidak disebut dengan benda lain, melainkan disebut dengan Raudatul Jannah. Masya Allah. Taman syurga. Maksudnya apa? Kita pergi taman ni, kita tak payah bawa balik pokok pun kita seronok dah. Betul? Jarang orang pergi taman bawa balik pokok. Kalau di tu nak panggil tuan-tuan, Putrajaya punya taman botani, demam dia. Kan? Padang Jarak pada terkukuk, semua pergi duk kira orang bawa balik. Begitulah realiti dalam kehidupan kita. Berada dalam komposisi menuntut ilmu itu pun dah dikira satu kebaikan di sisi Allah. Sehingga kan Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Barang siapa yang duduk atas jalan menuntut ilmu ni, Allah apa? Allah permudahkan jalan untuk masuk dalam syurga. Ini cerita belajarnya. Beramai tak beramai, nombor 2 lagi ni. Belajar tu dah dapat pahala. Maka sudah pastilah orang kelainan upaya ni. Saya bahasakan orang-orang istimewa di sisi Allah ini. Allah. Maka kalau dia belajar, malu kita hak tak OKU. Betul? Saya rasa kita yang patut pegang kad OKU, bukan dia. Yang kedua, soalan yang ditanyakan tadi berkaitan, adakah rugi kerana tak mampu menggunakan ilmu? Takkan rugi ya? Sebab dah kata tadi, dah dapat dah pahala tadi tu. Duduk dalam taman syurga, apa yang ruginya? Betul. Takkan ada kerugian pada mereka. Yang ketiga, macam mana tanggungjawab dan peluang seorang kini tidak mempunyai sempurna akal? Tuan-tuan, mereka tidak mempunyai kesempurnaan akal dunia kerana Allah sedang menghitung untuk memberikan kesempurnaan akal yang sempurna di akhirat kepada mereka. Mereka tidak berdosa di atas dunia kerana mereka akan pasti banyak kebaikan di akhirat. Sebab tu ketika mana Allah memberikan orang yang bisu di dunia, maka mereka akan banyak bercakap di akhirat dengan kebaikan. Kerana Allah menghalang lidah mereka dari bercakap benda-benda yang haram dan bergaul buruk. Orang yang peka di dunia, Allah sedang memelihara telinga mereka. Dari mana dimasukkan dengan halwa telinga yang boleh memberikan kelelayan. Orang yang tidak mempunyai kaki di dunia, maka tidak akan dihisab. Yang Allah sebut, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Di akhirat kelak tuan-tuan, orang yang tak ada tangan, maka tangan takkan jadi saksi. Kaki takkan jadi saksi di hadapan Allah, melainkan hanya pada kebaikan mudah-mudahan. Maka jangan bersedih dengan berduka cita. Maka kita mungkin diuji. Kan, saya sendiri, adik ipar saya dengan autism. Kita diuji kesabaran. Kadang-kadang dia mengamuk, dia ligan kita dengan parang. Dia buat panggil yang tak sepenuh, yang pelik-pelik dan sebagainya. Ya, kerana Allah sedang mengangkat martabat sabarnya tuan-tuan itu. Maka la tahzan, jangan bersedih. Kalau kamu ni Allah bagi ujian, adanya ahli keluarga, adik-beradik itu, jangan bersedih tuan-tuan, kerana kalian akan berseronok di syurga. Mungkin mereka ni akan menarik tangan saya, tangan tuan-tuan untuk masuk ke dalam syurga. Saya yakin tuan-tuan, amalan saya, amalan tuan-tuan, kalau nak dineracakan dari segi timbangan, pasti amal kita sangat sedikit nak dibandingkan dengan maksiat. Mudah-mudahan berlaku ihsan kepada golongan-golongan istimewa di sisi Allah ini, menjadikan asbab penandaan diberikan kebaikan, ditarik tangan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Santuni mereka dengan baik, jangan zalimi mereka, nescaya akan ada kebaikan yang baik untuk kita juga, insya-Allah. Ya, betul. Jadi kepada mereka yang mungkin ada kekurangan, jangan duka, jangan kecewa,
kerana anda tetap istimewa di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Baik, seperti yang soalan yang terakhir Ustaz, iaitu tentang tanggungjawab keluarga untuk menerapkan OKU yang berilmu. Bak kata Ustaz tadi, mungkin ada di kalangan keluarga kita yang OKU tapi dia ni nak sangat menuntut ilmu tapi mungkin agak sedikit sukar kerana kekurangan tadi. Jadi bagaimana? Baik, untuk tanggungjawab keluarga maka sudah pasti we try to provide the best. Dan alhamdulillah dari segi saya tengok pelan-pelan kerajaan sekarang agak membantu dari segi kelancaran untuk pembelajaran mereka. Macam saya kata tadi, adik ipar saya sendiri, sepupu sendiri, mereka masalah OKU, mereka belajar buat seni batik, belajar dengan ilmu entrepreneur, belajar dengan ilmu mengikut daripada kapasiti mereka lah. Ada yang lembam, ada yang autism yang hyper dan sebagainya. Alhamdulillah saya tengok ada banyak college ataupun pusat-pusat pembelajaran pendidikan khas yang dibina untuk mengikut dari segi kemampuan mereka. Tugas kita mak ayah, walaupun anak kita mungkin sindrom Down, yang kita nampak pada sudut pandang kita macam tak ada harapan. No, there's still a lot of things yang diorang boleh belajar. Diorang boleh buat dan diorang boleh melakukan satu. Siapa sangka tuan-tuan, adik Asif yang dibawa oleh Syami kan, boleh bawa sampai ke peringkat sekarang. Siapa sangka Joe Pare kan, boleh. Mereka ada kekurangan. Mereka ada kekurangan, tetapi apabila dibentuk dengan cara yang baik, boleh memberikan kebaikan kepada mereka. Maka tuan-tuan jangan meletakkan mustahil pada kita, iaitu mustahil pada Allah. Maka saat Allah nak mengangkat darjat itu, pada bila-bila masa saja Allah boleh angkat. Tugas kita, tanggungjawab kita, cuba provide the best. Jangan disebabkan dia nampak macam tu, tuan-tuan halang pendidikan pada dia. Tuan-tuan kena ingat, sebagai mak dan ayah, kita tak selamanya mampu untuk menjaga dia. Sekarang tengah jaga, tengah sihat, okey. Tapi the moment kita dah tua, saya ada banyak gila kes yang bila main OKU ni, bila mak ayah meninggal, tak ada orang nak jaga mereka. Maka dibiarkan menjadi gelandangan. Ada kita ambil hari tu gelandangan. Kan dia tak reti urus diri, Ustaz. So bila dia berak tepi jalan, menyusahkan orang marah dia, orang halau dia, kesian kat dia. Maka tanggungjawab kita bagi kat dia soft skill, bagi kat dia hard skill yang dia boleh survive untuk sustainability. Yang macam sepupu saya di Terengganu, dia buka kedai, family-nya buka kedai runcit untuk dia. Dia mata tak nampak Ustaz, tapi dia boleh bau duit. Bau RM1. Saya macam, ui, ni kasyaf dah ni. Dia tak nampak, dia pegang duit, dia tahu duit RM1, duit RM5, duit RM10. Dia berniaga. Jadi orang datang tu, orang membeli dan sambil-sambil menyumbang untuk dia juga. Dia tak minta sedekah, tapi dia cuba buat dengan perniagaan yang boleh kebaikan. Saya pun bangga pergi tengok, ya Allah Rabbi, sepupuku dia sebaya dengan saya, namanya Syami. Kami membesar sekali dalam keadaan dia kekurangan, tapi saya rasa sayang kekurangan dia, ada kelebihan tu. Kita belajar dengan dia. InsyaAllah sama-sama kita belajar, insyaAllah. Baik, satu perkara yang perlu kita tahu, setiap perkara yang Allah ciptakan tidak sia-sia, termasuklah manusia, walaupun kekurangan pada mata kita. Baik, kita nak bertakbir seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Malam minggu duduk merenung, mata memandang sejauh ujung. Walau ilmu setinggi gunung, sopan santun harus dijunjung. Walaupun kita ilmunya tinggi, tapi tetap kena menjaga sopan santun dan adab tata susila. Baik, kita nak terus meraihkan soalan dari sahabat kita. Kali ini pula bernama Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah puncanya ada sesetengah di antara kita kedekut untuk memberikan ilmu yang dimiliki untuk dikongsi dengan orang lain, sedangkan ia mengetahui ia suatu ganjaran di akhirat kelak? Mohon penjelasan. Terima kasih juga kepada Nurul Huda Tajuddin atas soalan. Baik, terima kasih kepada Puan Nurul Huda Tajuddin atas soalan yang sangat bermanfaat untuk kita ambil sebagai pembelajaran pada pagi ini, berkaitan kedekut untuk nak memberi berkongsi ilmu kepada orang lain. Satu falsafah yang kita selalu dengar. Biasanya tok guru silat, tok guru pesat seni mempertahankan ini. Mereka ada 10 buah, mereka takkan ajar 10 buah. Mereka akan simpan satu. Saya membayangkan kalau tradisi itu terus dibawa-bawa, maksudnya kalau 100 tahun, 10 generasi, sekarang cuma tinggal 1 buah ya. Saya rasa tinggal buah lari je kot. Maka tuan-tuan tolong betulkan. Ilmu Allah ini terlalu luas. Betul. Apa yang kita miliki, kongsikan semuanya. Jangan disimpan-simpan. Kerana saat kita mati, apa yang ada pada kita, kita akan bawa sekali. Tetapi apa yang kita kongsikan itu
akan kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betulkan persepsi, aku berkongsi bukan sebab diri kita. Kita berkongsi adalah untuk keuntungan kita. Betul. Itu ustaz, saya duk kongsi-kongsi ilmu ni bukan untung pun. Siapa kata tak untung? Perniagaan yang paling untung dengan itu adalah perniagaan dengan Allah. Ya. Yeah. Kita berniaga dengan manusia belum tentu. Betul. Tu tak kira hak scam lagi, hak bohong lagi. Kan, hak kaki kencing lagi. Oh. Kan kencing manis ada juga ubat tuan-tuan. Kencing orang mana ada ubat. Betul. Kan, tetapi kita berniaga dengan Allah adalah dengan kita berkongsi ilmu kepada orang lain. Kadang-kadang cemburu kita tengok. Ada orang yang sampai umurnya 80 tahun masih boleh mengajar. Kan ada di kampung-kampung, cuba tengok Tok Guru Al-Quran ini masih 70-80 tahun. Matanya pun tidak nampak. Tok saya sampai umur 90 tahun. Menangis. Tiba-tiba saya kata, kenapa Mak Tok menangis ni? Dia kata, Isra sedih sebab Mak Tok tak boleh baca Quran. Kita yang sihat ni tak baca Quran. Dia tak nampak Quran, tapi dia dah boleh agak bacaan-bacaan tu. Dia bukan hafizah Quran. Tetapi sebab kelaziman dia membaca Quran setiap minggu, dia boleh khatam Quran. Masya-Allah. Buat mata ni, memang dia niat buat mata, pergi buat ribu-ribu pergi buat pembedahan ni. Sebab satu ya dia tahu, nak baca Quran ya. Tak mau tengok. Bukan tak mau tengok drama K-pop. Tak mau tengok suamiku abang sotong. Bukan dia tak ada dah waktu tu. Dia nak kepada Al-Quran. Sebab tu pegang pada kita, jangan kedekut untuk berkongsi ilmu. Kongsilah apa adanya. Pasti akan ada satu kebaikan di akhirat kerana kita sedang berniaga dengan Allah secara direct. Dan affiliate-nya akan memberi penuh kebaikan. Hari ini tuan-tuan, berbanggalah guru-guru yang sedang mengajar di sekolah. Saya yakin guru yang mendapat gaji hari ini, gajinya tak setimpal dengan apa yang dikorbankan. Betul, setuju. Tetapi tuan-tuan, saat anak murid tuan-tuan sedang jadi pomen kereta motor hari ini, tuan-tuan dapat pahala. Anak murid tuan-tuan yang hajat kulineri kan, anak murid tuan-tuan tendang tumbuk buat sampai belacan, satu tumbukan satu pahala. Ditumbuk tom daripada pagi sampai ke petang, dapat 18 juta pahala. Pun saya tak tahu. Maka teruskan mengajar, jangan berhenti. Kerana demo berhenti sedang memberhentikan kebaikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah pula tumbuk tu tengah geram dengan suami Ustaz. Lagi besar pahala. Tak. Hancur habis. Baik Ustaz, soalan kedua. Untuk blog ini datangnya dari Juhara Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bolehkah kita mengajarkan ilmu Al-Quran kepada non-Muslim dengan maksud menyebarkan luaskan syiar Islam? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih pada Juhara Abu Bakar. Subhanallah, soalan cukup bermanfaat insya-Allah untuk saya juga. Yang pertamanya kalau kita tengok sejarah silsilah bagaimana Sayyidina Umar masuk Islam adalah dengan mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Betul. Dan benda ini bukanlah ini beberapa bulan yang lepas, tahun lepas ada seorang non-Muslim, Cikgu Param, datang. Dia ni Allah uji dia, mak ayah abang dia meninggal waktu Covid. Ketika dia beragama yang bukan Islam lah. Dan waktu dia tengah down to the earth itu, sahabat saya Cikgu Fadil Saleh ambil dia, jaga dia, asuh dia. Dan dia dia nak bunuh diri Ustaz. Allah. Sebab dia tak ada apa dah. Dengan kepercayaan agama dia ketika itu, bila mati kita bunuh diri, kita ada kelahiran baru. Kita tak wujud benda tu. Apa yang berlaku adalah saya ambil dia, bawa duduk dekat tempat saya di Madat. Saya tak paksa dia masuk Islam, saya paksa dia duduk dengan saya. Hari-hari dia belajar tentang Quran. Saya tak paksa dia, tapi dia belajar Quran, dia baca surah Fatihah. Masya-Allah. Dia belajar cara semayang. Dia tak semayang tapi dia belajar cara semayang. Dia belajar tentang apa ayat Islam itu, keindahan Islam. And then pada satu malam, tengah malam pukul 12 lebih dia mesej saya, dia kata, Ustaz, saya kata ada masalah apa? Dia kata, boleh tak saya nak masuk Islam? Allahu Akbar. Nangis saya malam tu Ustaz. Allahu Akbar. Sebab saya bukan orang yang baik. Dan akhlak saya pun kalau nak banding, kalau tuan-tuan jumpa kat saya kadang kepiah tak pakai. Saya ni tak senonoh Ustaz. So bila kita yang tak senonoh ni boleh ada orang yang nak masuk Islam, alhamdulillah saya dah, Allah izinkan dah 40 orang lebih masuk Islam. Alhamdulillah. Dan insya-Allah minggu depan ada seorang lagi. Tuan-tuan akan tengok ada seorang yang sangat besar namanya di Malaysia akan syahadah juga. Saya sedang aturkan doa lah. Masya-Allah. Maka bila dia nak masuk Islam tu Ustaz, dengan cara kita ajar dia dulu. Maka berbalik pada soalan tadi, yang inilah Nabi ajarkan kepada mukjizat Al-Quran bukan hanya kepada kita, tetapi kepada umat dan alam ini. Maka sebar-sebarkanlah kebaikan dengan cara yang paling berhikmah. Jangan terlalu lembut, jangan terlalu kasar. Duduklah pada keadaan yang paling hikmah itu, insya-Allah akan memberikan kebaikan. Betul. Jadi untung orang yang bila baca Quran sedap didengar kan, tajwid dijaga, boleh menarik perhatian lagi-lagi mereka yang non-Muslim untuk mendengar. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Teratai Uda.
Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ilmu itu ibarat air. Adakah ilmu kebaikan yang kita sebarkan di dunia ini boleh menyelamatkan kita daripada azab seksa di akhirat kelak? Mohon penjelasan Ustaz tentang perkara ini. Terima kasih kepada Talat Atai Uda atas soalan. Baik, bila sebut tentang ilmu yang kita sebar luaskan di dunia memberikan perlindungan di azab akhirat, yang ni bukan saya ikut surah sebut, bukan Da'i Hakim sebut. Ini disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis dalam kitab Ayyuhal Walad ataupun kitab Ar-Risalah Al-Waladiyah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, menghimpunkan pada nasihat yang keempat. Ada saya ingat spesifik saya kitab ni di antara saya selalu baca. Nasihat yang keempat disebut tentang hadis yang al-kayyisu man dana nafsahu wa amil ma ba'dal maut. Nabi kata apa, orang yang cerdik di dunia ni mereka bukan ada pada PhD, ada degree, tak. Kalau ada itu, ya dari segi kategoriskan, mereka boleh dikategorikan sebagai orang yang pandai, tapi belum tentu pandai. Tapi orang yang confirm pandai di sisi Nabi SAW adalah yang pertama, orang yang banyak muhasabah diri. Yang kedua, dia berkata, wa amila lima ba'dal maut. Orang yang sentiasa melakukan amal kebajikan untuk bawa kepada negara akhirat setelah daripada dia mati. Masya Allah. Baik, ingat, faham. Makna melakukan amal ini bukanlah hanya dengan semayang, bukan hanya dengan sedekah, bukan hanya dengan baca Quran, bukan hanya dengan buat benda-benda kebaikan dari segi zahir. Tolong ustaz, tolong ni, bukan hanya itu semata-mata. Termasuk melakukan kebaikan, amal itu adalah orang yang menyebarkan ilmu kebaikan. Menyuruh orang buat baik, dah dapat kebaikan. Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 104. Allah kata, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Segelintir daripada kalangan umat ini, mereka tugas dia apa? Dia suka ajak orang buat baik, tunjuk orang buat baik, halau orang buat maksiat. Itu Allah kata apa? Allah menjanjikan mereka adalah golongan orang-orang yang berjaya. Masya Allah. Janji saya belum tentu, janji Allah pasti akan ada ketentuan yang baik untuk kita. Maka sebab tu, tuan-tuan berpeganglah. Bukan saya nak suruh tuan-tuan berjabat dengan amal. So, buat satu benda, semua dia nak. Oh, aku buat ni, nak ni, nak ni, nak ni. Tak. Kita buat keikhlasan semua kerana Allah. Allah lah penentu untuk memberikan perlindungan azab kubur ke, azab akhirat ke, azab mana sekalipun, itulah ketentuan Allah. Tugas kita buat apa? Buat. Masya Allah. Buat. Jangan duk banyak soal, jangan duk banyak cekaduk kot nu. Kita buat je tuan-tuan. Soal penentuan mahkamah Allah mutlak milik Allah. Kita usahakan sama-sama insya-Allah. Masya-Allah. Dan antara kebaikan yang paling cepat dan dekat yang boleh kita buat sekarang ialah tekan butang kongsi, Ustaz. Butang kongsi pun tuan-tuan nampak cerai sangat. Cerai dah keluar cerai dah, Ustaz. Kan 1,400 orang duk tengok ke Facebook, tengok ke TV, tak tahulah tuan-tuan, kurang-kurang 16 juta orang. Sebalah tuan-tuan, benda yang simple ni tak boleh buat, tu duk sembang karilah tuan-tuan. Kan, maka usahakan sama-sama. Saya tak ada kepentingan apa, dan Hakim tak ada kepentingan apa-apa tuan-tuan. Kita tak buat apa, Allah akan tetap bagi kebaikan kepada umat. Tapi alangkah baiknya kalau kita menjadi sebahagian daripada menyebarkan kebaikan, insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Sedikit kesimpulan ringkas untuk topik kita pagi ini. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Bila sebut tentang ilmu yang tak pernah rugi, tuan-tuan, kita duduk dalam majlis ilmu pun dah tak rugi dah. Saya dengan rendah hati saya minta sangat ibu-ibu ayah-ayah yang sedang menonton, teruskan istiqamah sampai mati. Saya doa dia, saya sumpah tuan-tuan ni, dengan sumpahan yang tuan-tuan agar sampai mati kekal dengan majlis ilmu. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada TV3 yang saya rasa dalam semua siaran yang disiarkan inilah yang paling konsisten. Kalau siaran lain seminggu sekali, drama mungkin 20 episod, yang ni 365 episod setahun. Moga terus kekal memberikan kebaikan daripada penerbit, daripada ni abang-abang kameraman ni, top ke berapa lah dia pemain nak set up kamera, yang settle lighting, hak tolong buh bedak, tidak ni merelik hitam saya ni, dia buh bedak nampaklah sinar kebahagiaan. Maka semua ni adalah kebaikan yang tak pernah rugi. Maka tuan-tuan teruslah belajar spesifik ilmu Al-Quran, ilmu pengurusan jenazah. Tuan-tuan percaya cakap saya, tuan-tuan akan rasa kebahagiaannya bila sampai waktu untuk dimanfaatkan. Jadi saya bukan nak jual buku ni, tuan-tuan ambillah kebaikan, pergilah download, sebarkan hak cipta bersama, bukan terpelihara, agar Allah memberikan kebaikan. Jadi jom kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan ada mungkin doa orang soleh macam Da'i Hakim dan Allah makbulkan dan semua kita dapat kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali
azim sultanik. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kepada Amin. ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi ini tangan yang banyak buat dosa, tangan yang banyak buat maksiat, tangan yang pernah menyakitkan orang, tangan yang pernah menulis perkataan yang haram, tangan yang pernah mungkin memukul orang dengan cara yang tidak betul ya Allah. Maka dengan tangan yang sama pada pagi ini ya Allah, kami merafakkan setinggi kesyukuran dan mengharapkan keredaan di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, pada kami yang masih ada mak dan ayah, Kau permudahkan urusan untuk kami berbuat baik dan berbakti kepada mereka, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak derahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Andai ada perkara yang tak baik kami buat pada mereka, izinkan segera kami mohon kemaafan, sebab kami takut Kau akan mengembalikan zuriat yang derhaka kepada kami nanti ya Allah. Ya Allah, kalau mereka telah meninggal dunia, sesibuk manapun kami, sebesar manapun pangkat kami, sekaya manapun harta kami, janganlah pernah digugurkan mereka dalam doa-doa harian kami ya Allah. Ya Allah, pada kami yang sakit, sembuhkan penyakit-penyakit kami. Pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami masih makan harta haram, riba, rasuah, syubhah, ampunkan semua dosa-dosa bagi kami ya Allah. Berkatilah kami, campurkan istiqamah dalam hati kami ya Allah, untuk kekal dalam madrasah ilmu sampai kami mati ya Allah. Cukuplah umur yang banyak kami habiskan dengan perkara yang tidak berfaedah. Maka hari ini ya Allah, Kau lazimilah kami dengan kebaikan, sekurang-kurangnya dengan baris tanyalah Ustaz pada setiap hari dalam kehidupan kami ya Allah. Dan izinkanlah kami dapat menguasai ilmu yang takkan pernah rugi dalam kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita dan teruskan menonton pada esok pagi bersama dengan sahabat saya iaitu Da'i Lokman dan juga panelnya Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Mukhtar. Akhir kata dari saya, senyum nampak gigi, ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.